Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita pada semua kaum wanita di dalam negara ini dan di luar negara juga, sebab hari ini kita meraihkan Hari Wanita Sedunia. Saya ingin memperingati kita semua peranan-peranan kita sebagai seorang wanita dalam pembangunan bukan sahaja diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tapi dalam negara kita juga. Dan saya tahu yang lebih maju dalam pembangunan wanita ni ialah wanita yang berkelayakan, yang berpendidikan yang tinggi, supaya mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan sebagai untuk diri dia sendiri sebagai wanita, ataupun sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagai ahli masyarakat yang boleh membantu keluarganya, masyarakatnya dan negara, insya-Allah. So saya ucapkan selamat Hari Wanita dan semoga semua wanita mementingkan kesihatan diri sendiri, bukan saja untuk nak jaga diri sendiri daripada apa-apa juga penyakit khasnya COVID-19 dan mutation-mutationnya, tetapi juga mengelakkan penyakit-penyakit itu dijangkiti oleh orang-orang lain yang dekat kita. Semasa saya menjadi doktor yang berkhidmat di dalam kerajaan, khasnya di Kedah, saya berkaitan dengan dan terlibat menjaga ibu-ibu dan kanak-kanak dalam di negeri Kedah, yang khasnya Kubang Pasu. Dan saya waktu itu saya jadi pengetua sekolah latihan luar bandar Jitra. Dan satu ketika itu pada waktu itu ramai orang kampung tak faham ataupun yang tidak tahu berkenaan dengan ubat-ubat yang boleh mencegah anak-anak mereka ataupun diri mereka sendiri daripada jangkitan penyakit yang berjangkit, khasnya untuk anak-anak. Dan pada waktu itu ada lima penyakit kanak-kanak yang kalau kita tidak kawal ataupun jaga anak-anak kita tu akan mendatangkan maut kepada kanak-kanak. Dan ketika itu banyak dalam waktu mereka dulu 75 kanak-kanak setiap 1000 anak-anak yang dilahirkan meninggal dunia kerana penyakit-penyakit yang dia dihidapi, iaitu tuberkulosis, penyakit TB, polio, batuk tekukuk namanya kan, dipteria yang menghalangkan anak tu bernapas sebab ada selaput menghalangkannya di dalam lengkungnya tu, dan juga penyakit terkancing gigi. Lima ini selalunya mendatangkan maut kepada kanak-kanak kita, khasnya di luar bandar. Di luar bandar tu siapa yang itu orang kita sendiri, sebab mereka orang tak tahu. So pada waktu itu saya dah terfikir, kalau kita ni tak bagi tahu dengan orang kampung semua apa kemudahan yang kita ada untuk nak menghalang anak-anak kita tu dapat penyakit berjangkit ni, tentu banyak sekali lah nanti anak-anak kita tu meninggal dunia. Oleh sebab tu ada satu ketika tu banyak sangat
ibu yang meninggal selepas apa tu selepas bersalin, anak-anaknya pun meninggal banyak. Kata terpaksalah Kementerian Kesihatan khasnya mengaturkan satu rancangan di mana kita perlu turunkan kadar-kadar yang tidak baik kematian kanak-kanak ni. Dengan itu kita adakan dua kempen. Satu untuk ibu, inisiatif Motherhood Project. Kita menjaga ibu-ibu yang mengandung, khasnya yang mana yang ada complication. Dia nanti khas diasingkan untuk doktor-doktor saja yang menjaga dia ke hospital. Yang keduanya kanak-kanak. Immunisation ni kita lebih lagi kita mesti fahamkan rakyat kan, yang vaccination ni mencegah, bukan menjadi rawatan, mencegah. Yang pertamanya TB, tuberculosis. Itu kita bagi anak tu BCG di bahunya sebaik saja 24 jam. Dah lepas lahir anak tu akan diberi BCG. Itu untuk mengelakkan, mencegahkan penyakit TB meningitis. TB meningitis ni maknanya penyakit TB batuk kering, tapi dalam kanak-kanak bukan dia tangkap paru-paru seperti orang dewasa, tetapi dia tangkap otak kanak-kanak tu. Itu yang katakan TB meningitis. Kan, tu budak tu nanti keras dalam belakang tu, kena dah berjangkitan TB ni. Yang keduanya polio. Polio ini satu penyakit yang boleh melumpuhkan badan. Khasnya daripada kaki, mula daripada kaki, itu dia naik sampai ke badan dan ke nafas. Dan bila organ kita pernafasan tak kuat, tak boleh lagi nak berfungsi seperti biasa, dan anak tu nanti matilah kan. Katanya ubat polio ni diberi pada ketika itu titik saja kat dalam mulut anak tu. 3 kali dalam dia punya jadual tu, itu polio. Dan yang ketiganya tu dipteria. Dipteria ni penyakit kelengkung kan, di mana ada selaput yang menutup rengkungnya supaya anak tu tak boleh menafas kan, sampai biru mukanya. Satu pasal dia tak boleh nafas, yang selaput tu yang tak boleh keluar. Dia pun tak pandai batuk kan. Kanak-kanak ni umur ada 5 tahun, 6 tahun, sehingga 8 tahun pun dia tak pandai nak keluarkan. Tu selaput tu kat situ lah, lama tu dia berjangkit pula tu. Kalau ada adik-adik yang di rumah tu ataupun jiran-jiran satu kampung ke satu kampung pun boleh berjangkit. Dah diorang kanak-kanak di situ pula yang akan dijangkiti oleh kuman dipteria. Nah, ini cukup bahaya sebab kalau tak ada bertindak dengan secepat-cepatnya, anak tu akan meninggal dunia. Saya bertugas di Kuala Lumpur Hospital Besar untuk buat housemanship saya tahun 1956, 1956, dan setiap kali saya on call waktu malam, banyak kanak-kanak yang saya ceritakan tu tadi, yang ada dipteria, datang ke hospital untuk nak diselamatkan. Dan untuk nak selamatkan tu memanglah cukup drastik, sebab kalau kita nak korekkan mulut itu, keluarkan hanya selaput yang menutup pernafasan itu, tak boleh sebab dia dah biru dah kan. Nak mesti cepat. Tindakan yang cepat sekali tu ialah kita tebuk. Terpaksa tebuk dekat leher yang tu, yang trachea yang tu
kan, supaya kita boleh buat satu lubang dekat leher tu untuk napas untuk keluar daripada situ. Kerana ini tiap malam bila saya kerja tu ada je budak-budak ni datang. Dah biru dah. Fikirkan maknya menangis dah, fikirkan anak tu akanlah mati. Kan kalau tak ada apa-apa tu. Tapi diorang ni semua budak-budak ni anak-anak Cina kan, diorang tindak cepat kan. Diorang padanya orang yang tak mahir berkenaan dengan perubatan, pertama sekali yang tak mahir dalam apa yang penyakit tu sendiri. Kan yang katakan tu kan cuma takdir Tuhan. Kita tak ada bukti macam mana kita kata takdir Tuhan. Itu sebab tu kita adakan immunization ni. Kita ikhtiar. Itu diptira. Kita meningitis, whooping cough. Itu lagi satu tu yang batuk tu kukuk tu. Kan bila anak tu dapat penyakit batuk tu kukuk ni, dia batuk sampai hilang nyawanya tu. Takut kita tengok, kesian kita tengok budak-budak macam tu. Kata ini kita orang punya kempen ketika tu cukup agresif lagi. Kita perketatkan semua budak-budak yang masuk sekolah mesti ada dia punya sertifikat. Kan yang ada dia dah disuntik yang 5 ni waktu dia toddler, umur 5 tahun, daripada kecil setahun sampai 5 tahun dan 10 tahun dan sebagainya. Dengan itu boleh kita turunkan kematian kanak-kanak. Dan kita berjaya. Waktu yang kita lakukan dekat khas dekat Kurang Pasu, saya kat Kedah tu, kat Kurang Pasu kan ada Alostar, kita berjaya. Kita berjaya menurunkan kematian ibu, kematian kanak-kanak. Sehingga kan saya dijemput pergi ke Washington untuk menceritakan kita punya cerita yang berjaya. Sebab waktu tu kita yang berjaya yang ke nombor 4 dalam dunia. Dalam dunia negara-negara yang membangun. Kan yang pertama sekali Jepun, itu yang keduanya UK, England, yang ketiganya US, yang keempatnya kita. Cukup bangga kita dulu tu dapat kita capai matlamat kita tu. Anak-anak kita pun sihat walafiat dan ibu bapa pun dah faham. Itu yang tahap penting sekali. Ibu bapa mesti faham, rakyat mesti faham berkenaan dengan cucukan vaksin. Nah, vaksin ni ada yang untuk anak, ada yang untuk dewasa. Kita orang dewasa pun ada ubat-ubat vaksin ni. Khasnya kita tahu kan bila kita nak pergi ke Mekah, kita masih ada injection vaksin melarangkan, mencegahkan kita dapat pneumonia, meningitis kan, sebab kita nak pergi ke satu tempat yang kita akan bergaul dengan ribuan manusia di seluruh dunia kan yang berkumpul kat situ. Itu lagi berbahaya tu. Kita mesti ada suntikan tu di dalam negara kita dulu baru ke Mekah. Ialah saya datang ke Pulau Langkawi ni menemani suami saya. Suami saya sebagai MP dan ketua bahagian di Pulau Langkawi ini memang lagi berhak dulu mendapat vaksin. Ya. Saya ni sebagai warga emas, kan? Saya bukan datang sini nak mendapatkan vaksin sebab saya isteri kepada MP Dr. Mahathir. Tidak. Saya sebagai seorang warga emas yang ada perangsang sikit lah untuk ramai rakyat kita di Pulau Langkawi ni khasnya mendapat vaksin ni. Saya percaya ada juga yang rakyat kita yang was-was berkenaan dengan suntikan antiviral vaksin ni, dan sebab mereka tidak faham, tidak tahu. Dan vaksin antiviral vaksin ni
adalah vaksin yang dicucuk 2 kali, jaraknya 3 minggu. Jaraknya pertama, yang kedua untuk nak mencegah, bukan rawatan. Ini untuk mencegah. Kita adakan vaksin ni untuk mencegah rakyat jelata daripada jangkitan COVID-19 ataupun mutation yang ada di luar negara. Ya. Saya mengambil suntikan ini sebab saya warga emas, lebih pada warga emas, menggalakkan semua yang lain rakyat kita mendapatkan suntikan antiviral vaksin. Dan ini sekali lagi saya kata injection ni untuk mencegah, bukan untuk rawatan. Kalau kita ambil vaksin ni, dengan ramai kita ambil vaksin ni, boleh dalam masyarakat kita boleh kita elakkan jangkitan COVID. Dan itulah saya nak menggalakkan, sebab tu saya terima vaksin ni dan saya rela menjadi seorang daripadanya yang diberi suntikan itu sebelah kiri. Semalam saya dapati dia dicucuk semalam tengah hari pukul 4 ke situ, dan kesannya tak ada apa-apa pun, tak sakit pun, tak ada apa pun. Banyak orang kata sakit lah, jarum tu panjang lah, inilah itu. Tak ada. Tak ada, sikit aja. Sikit macam gigit semut kerangga, itu saja. Lain pada itu tak ada, saya tak sakit. Kan? Itu lagi 3 minggu akan saya dapat nombor 2 vaccination yang serupa di Pulau Langkawi ini juga, sebab kita dah mula daripada sini. Saya ni mengambil memudahkan diri saya dicucuk dengan antiviral vaksin ni untuk nak menggalakkan orang lain pun. Ya, untuk nak menggalakkan masyarakat kita semua membuat demikian. Ada antara kita, saya faham apa ni yang was-was, ya, curiga akan dapat ada komplikasi ke, adalah side effects-nya yang vaksin ni. Tapi tak apa, kalau itu dia punya pandangan tu, dia nak tengok ni, dia nak kemudian menerima vaksin ni, tak apa. Tapi daftarkan nama. Kalau ndak ke daftarkan nama. Mana tahu kita lepas tengok saya lepas yang kedua kali saya dapat vaksin ni, saya sihat walafiat, semua orang begitu, dan mungkin tertukar pemikiran kita. Ndakkan vaksin tu, nama kita dah ada kat situ, senang saja. Ndak ke tak apa, daftarkan nama. Ya, itu yang saya nasihatkan. Nah, khasnya untuk warga negara, warga emas dan yang lain tu semua. Warga emas dan OKU, ya. OKU yang diutamakan dahulu, dan yang lain. Bukan kita nak lengah-lengahkan orang yang lain tu, tidak. Pasal ribuan. Kita berjuta kan. Kita dekat di Pulau Langkawi ada 100,000 lebih, ya, masyarakat, dan kita mesti aturkan. Ya. Itu saja saya nak pesan. Tolong daftarkan nama untuk menerima vaksin ni supaya kita bebas daripada penyakit COVID-19, insya-Allah. Tak ada lah. Saya pemain biola. Ya. Tangan kiri. Kalau saya mula-mula saya ragu-ragu lah. Nak tangan kiri ke tangan kanan ke. Diorang pun tanya, nak tangan kiri ke tangan kanan ke. Kalau tangan kanan ni nak makan, nak menulis dan sebagainya. Yang sebelah kiri ni pula saya main violin. Kalau sakit ke apa ke tu tak boleh pula saya main violin. Tapi saya dah mengakui lah. Saya terima. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri, saya nanti hentikanlah main violin tu seketika. Kalau lah itu menjadi satu hal kan.
Tapi itulah, kiri kanan saya tak kisah. Asalkan ada otot dia, ada muscle dalam badan kita. Kata orang kata kalau kurang muscle, ya otot untuk dicucukkan ubat tu dalam tu lebih baik. Sebab kalau besar muscle tu kulitnya lebih sakit. Tapi syukur alhamdulillah lah, saya tak ada berapa banyak otot dalam lengan saya ni. Kata senang aja orang cucuk tu. Tak ada apa rasa sakit. Ya betul, rasa jarum tu masuk kan. Dan bila diorang pumpkan sikit aja ubat tu, dia macam kena gigit semut lah. Semut api kan. Macam tu. Daripada tu tak ada. Dia bercakap tampalkan swab tu dengan plaster. Best. Tak ada apa. Ada orang memanglah dia disuruh kita duduk seketika kat dalam tempat yang disiapkan tu untuk nak memantau kita ada pening ke, darah tinggi ke, apa ke nak berehat, sakit ke. Syukur alhamdulillah tak ada apa-apa. Tadi pun bila saya balik tu dah pukul 4 lebih tu. Pukul 6 tu tak boleh dah main violin. Fikirkan tak boleh, saya cuba boleh pula main violin. Tak ada apa, tak ada halangan apa-apa. Sebagai warga Mas, lebih pada warga Mas lah. Jangan takut. Daftarkan nama dan sama-sama kita menjaga diri kita dan negara kita daripada jangkitan COVID-19 dengan mutation itu. InsyaAllah kita sihat walafiat. Sihat kita, sihat orang ramai kan. InsyaAllah.